datang kembali ke channel aku. Baiklah, pada kali ini aku nak cerita dekat korang berkenaan satu movie yang aku baru tonton. Movie tersebut adalah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton video ni. Okey, pada kali ni aku nak bercerita sedikit sebanyak berkenaan satu filem yang aku baru saja tonton, iaitu filem Peninsula. Ya, Train to Busan present Peninsula, iaitu franchise yang sama dengan Train to Busan yang korang tengok baru-baru ni. Aku sebenarnya tak berapa nak ingat dah cerita Train to Busan, tapi aku still ingat yang the ending Train to Busan macam mana. Tapi cerita Train to Busan ni aku dapat tiket untuk premiere show dia pada 14 Julai baru-baru ni, iaitu semalam. Dan aku dapat tiket ni sebenarnya last minute juga. Aku dapat daripada kawan aku, maksudnya dia punya show tu dalam pukul 9 macam tu. Aku dapat pukul 8 macam tu. Bila kawan aku dah ajak apa semua tu pun aku pun on je lah kan. Lagipun dah berapa bulan aku tak ke panggung wayang sebab PKP. Dan ini sejak PKP, maksudnya panggung wayang dah buka pun pada 1 Julai pun aku tak pergi lagi. Aku tak rasa macam mana SOP panggung wayang. So inilah peluang untuk aku rasa SOP panggung wayang. So aku pergi je lah. Sebenarnya tak ada apa pun. Korang scan QR code apa My Sejahtera ke apa yang diorang guna kat tempat tu. Scan dan diorang akan scan korang punya suhu. Dan korang, kalau lepas, maksudnya bawah 37.5, korang masuk je lah. Korang dah masuk panggung wayang apa semua, dia orang dah scan apa semua tiket, korang duduk dan tunggu je lah movie start. Lepas tu korang keluar lah macam biasa. Tak payah risau. Berbalik kepada cerita kita, iaitu Train to Busan present Peninsula. Bila aku dapat, JSC ada bagi satu kad kat tiket ni. Dia ada satu kad untuk tiket Peninsula ni, dan dekat situ dia tulis welcome back to GSC, we appreciate your support, give us another chance to deliver you our brand and enriching cinema experience, your help come first. However, we will be taking all the necessary precaution and safety measure to safeguard and protect your well-being. Rest assured, our hall are disinfected after every show. Don't forget to clean your hand regularly, and we recommend wearing a mask when you're moving around. It's our greatest pleasure to have you back at Cinema GSC, at GSC Cinema actually. Feel free to tag us at GSC Cinemas, #GSC Love You 3000 Love. Tengok dia tulis kat sini. Baiklah, cerita dia berkenaan seorang lelaki yang bernama Jong Sok, kalau tak silap aku, sebab aku nama ni aku agak fail, I'm sorry about that. So bila dah dia nak selamatkan diri daripada kawasan apokalip, maksudnya kalau korang tengok Train to Busan yang pertama tu, korang tahulah betapa apokalipnya, kena serang dengan zombie tu. Jadi dia nak selamatkan diri dengan keluar daripada tempat tu dan pergi ke satu tempat yang lebih baik lah. Bila dia dah menggunakan kapal, dia naik kapal tu, dia bawa family dia dan dia pergi lah ke tempat yang nak dituju, maksudnya tempat yang lebih selamat, dan akhirnya dia selamat kat situ. Selepas 4 tahun peristiwa dekat Train to Busan yang korang tengok dulu tu, aku pun tak berapa nak ingat sangat. Jadi gedebuk-gedebak, dia dah settle life dia apa semua, dan ada seorang Mak Saleh ni offer dia untuk pergi balik ke tempat dia tu, maksud tempat zombie tu sebut yang apokalip gila babi tu, dan pergi kat situ untuk dapatkan semula truck yang ada 2.5 million US dollar guys. Kalau aku pun fikir banyak kali antara hidup dengan mati, tapi kalau kau hidup, Mak Saleh tu offer untuk berapa lah, aku tak ingat, half kalau tak silap, 2.5 million tu untuk setiap seorang yang dia hantar tu. Kalau tak silap aku ada 4 orang Mak Saleh tu hantar, maksudnya orang dekat situ jugalah. Dan diorang pun pergilah. Kisah ni dia berkisarkan berkenaan macam mana diorang nak bawa truck tu dengan selamat kembali kepada Mak Saleh tersebut. Jadi macam-macam peristiwa yang berlaku dekat situ, semua orang tahu ini kisah pasal zombie. Of course lah dia kena bertarung dengan zombie. Dan yang paling seronoknya dalam cerita ni, bagi aku lah, ini pendapat aku
Aku tak tahu pendapat orang lain. Itu up to you. Dia macam kau tengah berperang main game tau. Dia bagaikan bergabungkan beberapa game lah bagi aku lah, dengan pakai night vision, macam Splinter Cell kan nama dia. Lepas tu dengan senapang. Lepas tu dia sampai kat tempat zombie, kena kacau dengan orang lain pula. Maksudnya bukan kacau dengan zombie, tapi kena kacau dekat orang yang kat situ. Sepatutnya dah tak ada orang, tapi still ada survival yang hidup dekat situ. So dia kena pula berhadapan dengan orang-orang situ, kena dapatkan kepercayaan ataupun something else lah untuk diorang teruskan bawa truk tu. Itu je mission dia. Dekat situ antara part yang aku suka, bab yang lawan kereta. Memang obviously, mungkin ada orang perasan, mungkin ada orang tak perasan. Yang aku nampak kat sini, sponsor dia Hyundai antaranya, tapi aku tak tahu betul ke tak. Tapi cara dia bertarung menggunakan kereta tu seperti disponsor oleh kereta, sebab dia ada lambang kereta tu, lambang kilang tu, macam tu lah. Aku tak tahu lah ini betul ke tak. Tapi racing car pula, bukan cerita lawan lumba. Okay, dia memang best bagi aku. Macam mana dia menggunakan kereta yang masih ada dekat kawasan tersebut untuk teruskan hidup. Dan waktu tu aku macam aku tahan nafas tau. Bukan dia macam kau terkedu macam kau yang sedang berlawan menggunakan kereta dan tersebut. Lepas tu kalau korang boleh nampak dalam trailer ada kereta mainan kan. Oh, part kereta mainan tu sempoi bye. Dia ada humor dia ada lawak dia, tapi still ada touching dia. Dia basically cerita ni memang bagi aku not really horror, tapi memang ada perasaan yang kau akan gelisah dekat situ. Macam apa jadi lepas ni? Okey, okey macam itulah. Dan bila dah gedebak apa semua, lawan zombie, lawan orang, dia orang pun dah sampai ke penamat cerita. Bila dah sampai penamat cerita tu, apa yang kita perlu tahu, ada seorang pelakon Malaysia yang ada dalam tu. Nama dia, nama pelakon tu lah adalah Bella apa? Sorry, aku pun first time juga, dah lama juga aku tak tengok filem-filem ni. Aku dapat detect sebenarnya dekat situ, aku rasa macam bila dia menggunakan English dia tu, dia jadi English Malaysia tau. Dia bukan English yang pure English. Dia macam orang Malaysia yang cakap English. Macam tu. Bila aku tengok benda tu baru, dia ni pelakon, sama ada pelakon Indonesia ataupun pelakon Malaysia. Macam tu lah. Ini aku punya rasa lah. Bila habis tayangan, aku tengok, inilah pelakonnya. No wonder lah English dia macam ni. Maksudnya bukan the slang, bukan English yang kau punya kan maksudnya. Okay, itu bab cerita lah. Korang kena pergi tengok. Aku tak nak spoil lagi. Aku takut kalau aku cakap lagi banyak yang akan spoil. Sebab aku malas nak buat review sebab ni lah. Aku takut aku spoil cerita. Ada dua pengajaran yang aku dapat dekat sini daripada cerita ini. Yang pertama adalah jangan pentingkan diri sendiri. Yang kedua, orang tamak selalu rugi. Dua nilai dia kat sini memang kau akan boleh dapat dalam cerita ni. Memang akan nampak dia jelas gila mesej yang nak disampaikan lah. Overall cerita ni aku bagi tahu terus terang 9/10 aku boleh bagi. Korang memang patut pergi tengok dekat wayang. Kalau siapa nak tengok green screen. Kalau siapa nak tengok lagi shock, korang kena tengok dekat Screen X. Ada kat GSC, kat Wang Utama. Boleh tengok tiket dalam RM30 macam tu. Korang dah boleh start tengok pada 16 Julai 2020. Jangan lupa saksikan Train to Busan Present Peninsula. Alright, itulah dia aku punya sedikit pandangan berkenaan cerita Train to Busan Peninsula ni. Train to Busan Present Peninsula. Dan antara yang bestnya pengalaman menonton filem ketika PKPP ni, dia duduk sorang-sorang tau. Maksudnya kau tak payah duduk sebelah orang, kau tak payah duduk sebelah orang ni. Dan kau punya tempat armrest tu kau punya seorang kedua-dua belah, dan dua-dua lubang kat depan armrest tu kau nak letak kau punya air ataupun popcorn yang kau sendiri. Kau tak payah risau dengan orang sebelah dah. Dan kau tak ada dengar suara-suara dari tepi untuk bisik-bisik kat korang, ataupun dia cakap dengan kawan-kawan dia, ataupun ada orang nak tendang-tendang dekat belakang kursi korang. Dan kalau yang berpasangan tu, patuhlah SOP, duduklah asing-asing. Jadi yang single tu
gunakanlah kesempatan yang ada untuk jadi single. Okay, Gurau, sehingga kita berjumpa lagi pada next video akan datang. Jangan lupa share, like and subscribe. See ya. Assalamualaikum.